Hari ini saya akan memperkenalkan mengenai konsep politik dan pemerintahan. Perkataan politik berasal daripada bahasa Latin iaitu polis yang membawa masuk kepada bandar atau mempelajari tentang negara. Dalam bahasa Arab pula, politik dikenali sebagai al-siyasah yang bermaksud kewajipan menangani sesuatu yang mendatangkan permasalahan, mengurus atau mengatur perkara mengikut syariat Islam. Antara perkataan yang hampir sama dengannya adalah al-khilafah, al-imamah, al-siyadah, al-riyasah dan al-qiyadah. Tetapi, bagi golongan sekular pula, mereka menganggap bahawa politik ini tiada kaitan dengan agama maupun kehidupan. Pengertian politik secara umumnya adalah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan dan biasanya digunakan bagi merujuk kepada kerajaan. Tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat, akademik, agama dan institusi yang lain. Dalam bahasa mudahnya, politik ditafsirkan sebagai ilmu pemerintahan atau ilmu tata negara. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha yang mendukung dan melaksanakan syariat Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Ia bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui institusi yang mempunyai sahsiah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang. Baiklah, seterusnya kita beralih pula ke asas-asas politik Islam. Asas politik Islam mempunyai 5 asas iaitu Rabbaniyah, Al-Amanah, Al-Adalah, Al-Musawah dan Al-Hurriyah. Rabbaniyah ialah ketuhanan, iaitu segala konsep, hukum, peraturan, nilai dan prinsip yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis. Al-Amanah pula ialah amanah. Amanah seperti umat manusia diturunkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah ini hendaklah mentadbir muka bumi dengan baiknya. Tugas khalifah adalah sangat berat dan manusia akan disoal mengenai tanggungjawab tersebut. Al-Adalah pula ialah adil. Keadilan mutlak adalah milik Allah. Nabi SAW bertanggungjawab melaksanakan keadilan di muka bumi ini. Keadilan mesti ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Al-Musawah pula ialah hak persamaan yang patut dimiliki oleh sesiapa yang layak. Berpandukan ayat 13 daripada surah Hujurat, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kami dapat berkenal-kenalan. Akhir sekali, Al-Hurriyah. Al-Hurriyah ialah hak kebebasan, iaitu seperti hak mendapat tempat tinggal yang sesuai, hak untuk berpindah randah, hak untuk mendapat pendidikan yang sesuai, hak untuk beragama, hak untuk berfikir dan hak untuk memberi pendapat dan idea. Hari ini saya nak cerita sikit tentang ciri-ciri pemerintahan Islam. Okey, negara Islam ditegakkan melalui kesedaran, kemerdekaan serta kebebasan umat Islam itu sendiri. Okey, ciri yang pertama saya ambil ialah kekuasaan dan kedaulatan milik Allah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab tak kira lah saya ni sultan ke, Perdana Menteri ke, tapi kuasa tu tidak selamanya milik saya. Contoh, Perdana Menteri akan bertukar setiap 5 tahun kerana akan berlakunya pilihan raya dan sistem pengundian. Contoh, jika kalau saya tidak dipilih oleh rakyat, maknanya kuasa yang saya ada sekarang ni akan lebih kepada orang lain. So dari situ kita nampak yang kekuasaan ini milik mutlak Allah dan kita sebagai manusia dan hamba Allah hanya berfungsi untuk menjalankan dan pegang pada amanah tersebut saja. Okey, yang kedua saya ambil ialah syura ialah benda penting dalam sistem pemerintahan Islam. Contoh pemimpin nak buat keputusan yang bersesuaian serta mengikut kehendak rakyat. Syura ialah jalan penyelesaian dia. Yang last but not least, kita sebagai pemimpin kena berlaku adil kepada setiap rakyat, tak kisah rakyat itu Islam atau bukan Islam. Sebab Islam juga mengajar kita untuk berlaku adil kepada semua orang dan membuat baik kepada semua orang, tak kisah orang tu Islam atau bukan Islam. So konklusinya, politik berdasarkan Islam ni bukan hanya sekadar politik. Dia mengajar kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan mengajar kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bagi pengajaran untuk politik, iaitu pemerintahan yang adil, kita dapat mengambil menerusi rahsia penting kegemilangan Indonesia. Amat jelas bahawa Indonesia membangun dengan pesat kerana raja-rajanya memerintah dengan adil. Perlu kita fahami bahawa keadilan bukan hanya satu konsep yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik saja. Sebelum ia jadi konsep politik, ia adalah konsep yang bersifat kerohanian dan metafizik. Pendek kata, seorang yang tidak bersikap adil pada Tuhannya tidak akan bersikap adil pada rakyatnya. Seorang yang tidak tahu bagaimana menempat ilmu dan kejahilan tidak akan dapat membangunkan negara. Kesimpulan bagi politik iaitu politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan, hukum atau aktivitas dan informasi.
Beberapa prinsip politik Islam berisi mewujudkan persatuan dan kesatuan, bermusyawarah, menjalankan amanah dan meletakkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggungjawab, mentaati Allah, Rasulullah dan ulil am iaitu pemegang kekuasaan dan menepati janji. Tujuan politik Islam pada hakikatnya menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat. Kita memiliki legasi dan model kemajuan yang indah dan gemelapan di masa lalu. Apa yang perlu ada pada kita hanyalah kesungguhan dan keikhlasan, bukan hanya semangat, retorika dan slogan-slogan kosong. Yang jelas nasib umat Islam pada masa hadapan ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada hari ini. Mungkinkah masa depan untuk Islam? Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Itu sahaja.